Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar semula yang kita belajar tadi. Sebab line saya slow sikit. Okey, kita belajar balik. Tak dari awal. Menentukan kepada kalian bagi gabungan dua peristiwa yang saling eksklusif. Okey. Ya, ini adalah untuk saling eksklusif. Dia ada dua. Satu lagi yang bukan saling eksklusif. Yang ni saling eksklusif punya. Okey. Untuk yang ni adalah formula untuk saling eksklusif. Dia ada satu lagi yang bukan saling eksklusif. Bukan saling eksklusif. Iaitu formula yang ni juga, tetapi awak kena tambah di belakang dia, iaitu tolak. Tolak P A and B. Awak kena tambah di belakang dia ni. Formula ni ada PA tambah PB dan tolak PA and B. Yang ni adalah untuk bukan saling eksklusif. Yang ni lah, bukan saling eksklusif. Formula dia ada dua formula, okey. Dan PA or B, or bermasuk tambah, okey, dan N bermasuk darab. Ingat enter lah. O bermasuk tambah, sebab tu formula ni ada tambah. Okey. Alright. So macam mana kita nak kenal dia adalah saling eksklusif ataupun bukan saling eksklusif? Okey, yang saling eksklusif bermaksud dia eksklusif lah. Contoh saya bagi A 1, 2, 3. B adalah 4, 5, 6. So peristiwa A dan B ni hadir bukan dia sekali hadir pada waktu yang sama. Sebab yang ni dia tak ada, orang kata dia tak ada nombor yang sama. Di sini kita ada 1, 2, 3. Di sini ada 4, 5, 6. So dia tidak terikat lah, orang kata. Dia tak ada nombor yang sama. Okey, yang ni untuk saling eksklusif, okey. Okey, saya bagi contoh yang satu lagi adalah yang bukan saling eksklusif. Yang ni saya bagi contoh A 1, 2, 3. Dan B adalah 3, 4, 5. So apabila kita tengok dekat sini, kita dapat lihat 3 ini dekat A pun ada, dekat B pun ada. So maksudnya dia bukan eksklusif lah, sebab dia hadir dua event ni, dua peristiwa ini dia hadir pada waktu yang sama. Dia hadir sekaligus. Dekat sini ada 3, dekat sini pun ada 3. Sebab tu formula dia kita kena tolak P, A and B. Formula yang panjang-panjang tadi tu kena tolak formula macam ni . Lepas tu kita tambah di belakang tolak P, A and B. Sebab kita tak nak ada nombor yang sama. Kita nak A atau B sahaja. Kita tak nak yang bersilang. Okey. Alright. Okey, kita pergi pada contoh 9. Okey, 3 biji guli kuning, 4 biji guli merah dan 6 biji guli biru dimasukkan ke dalam sebuah kotak gelap. Sebiji guli dikeluarkan secara rawat dari beg itu. Berapakah kepada kalian bahawa guli yang dikeluarkan itu berwarna kuning atau merah? Kuning atau merah. So kuning dia letak A, merah dia letak B. So kalau awak tengok soalan macam ni, awak highlight ke dia guna atau ataupun dan. Di sini dia guna atau. So bila atau, automatik awak kena ingat tambah. Sebab itu dia jadi tambah. Ni formula dia, okey. Macam yang atas tadi. So awak carilah PA. PA kita adalah 3/13. Sebab color kuning kita ada 3. So 3 per NS sampel 3/13. Tambah PB. PB kita adalah yang warna merah. Guli warna merah adalah 4. So 4/13. So campur macam tu biasa sahaja. Dapatlah 7/13. Okey. Yang ni adalah yang
eksklusif. Eksklusif sebab dia tidak bersilang. Sebab dia ambil, kalau awak baca sini, dia ambil sebiji guli saja, sebiji guli. So sebiji guli kalau merah, merah lah. Kalau biru, biru lah. Dia tak akan ambil biru campur hijau. Dia tak akan buat macam tu. So kalau sebiji merah, merah lah. So dia adalah eksklusif, saling eksklusif. Sebab dua peristiwa tidak hadir pada waktu yang sama. Gitu lah. Okey, kita pergi kepada contoh 10. Okey, contoh 10 ni, sebuah beg mengandungi 2 biji bola hitam, 3 biji bola putih, 4 biji bola merah. Jika sebiji bola dikeluarkan secara rawak, cari kebarangkalian bahawa bola yang dipilih itu berwarna hitam atau putih. Hitam atau putih. Okey, untuk hitam dia letak A, untuk putih dia letak B. So atau, okey, atau, bila atau kena tambah. Sebab itulah formula dia jadi tambah dan PA. PA kita adalah bola hitam. Probability untuk bola hitam. Bola hitam kita ada 2. So 2/9. Tambah PB. PB kita adalah putih. So 3/9. So awak tambah dapat dah 5/9. Ini macam konsep biasa saja. Awak tambah-tambah gitu je. Sebab dia guna atau. Kalau dia guna dan, awak kena darab. Okey. Berwarna hitam atau putih. Atau lagi. Atau adalah tambah. Atau ni. Kalau darab ini kita ambil N lah. N. Okey. So awak carilah balik. PA tambah PB. Sini dia letak B ni merah pula. Untuk A ni letak bola putih. So putih atau merah. So awak cari untuk PA. PA kita 3/9. Awak cari PB pula untuk warna merah. Merah kita adalah 4. So 4/9. Tambah-tambah 7/9. Tambah biasa sahaja. Okey, tak perlu tambah lah yang ni. Tak perlu tolak P and A and B sebab dia berlaku bukan dia ambil tu, dia ambil 2 kali tu. Dia tidak berlaku pada waktu yang sama. Dia berlaku pada waktu yang lain-lain lah. Okey, yang ini adalah contoh bagi bukan saling eksklusif. Okey, untuk yang ni kita baca, sekiranya sebiji dadu di lambung, dapatkan kebarangkalian mendapat nombor genap atau nombor yang lebih besar daripada 2. Okey, bila dia bercakap pasal dadu, kita kena ingat sampel kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan NS kita wajib ada 6. Dadu sahaja, bila dia kecek pasal dadu saja, ingat lalu 6. Kalau shilling adalah 2. Itu saja. Okey. Dan untuk nombor genap ni, apa yang kita dapat kat sini adalah Okey, untuk nombor genap adalah nombor daripada 1, 2, 3, 4, 5 ni tu, nombor genap adalah 2, 4, 6. Okey, untuk nombor yang lebih besar daripada 2 adalah 3. 2 tak termasuk lah. So yang lebih besar daripada 2 adalah 3, 4, 5, 6. So dekat sini, kalau kita tengok, ada nombor yang berlaku, ada yang bersilang. Kalau kita tengok dekat sini, yang bersilangnya adalah 4. Sebab sini ada 4 juga. Dan juga 6. Sini pun ada 6 juga. So maknanya dia wujudlah P, A and B. Dia wujud persilangan. N ni kita kata nama lain dia. Nama lain dia adalah persilangan lah. Okey, persilangan ni yang A ada, yang B pun ada juga. So dia bersilang. Okey. Disebabkan itu kita kena tambah lah dekat formula ni, kita kena tambah tolak P, G and L. Okey, G and L ke ataupun awak nak guna P, L and G pun sama sahaja. Dia benda yang sama saja. L and G, G and L sama saja. So formula ni awak cari PG dulu, iaitu probability untuk nombor genap. Kita ada 3. 1, 2, 3. 3/6. Untuk PL adalah lebih besar daripada 2. Kita ada 4. 1, 2, 3, 4. 4/6.
Dan kita dekat sini adalah LL. Bukan E, tak ada E dalam ni. So LNG. Okey, ni LNG. Silap. So LNG awak darat lah 3/6, darat 4/6, dapatlah yang ni. Okey. Ataupun awak tak perlu darat, awak kira lah berapa dia bersilang. Dekat sini 2 lah, 1 2 dia bersilang. So dapatlah 2/6. Okey. Okey, boleh beres yang itu. Lepas tu awak tolak dengan yang ni lah. Awak kira-kira formula tadi. Lepas tu kena adalah yang ni. Sebab dia hadir pada waktu yang sama. Dua event tu dia ada yang sama. So ada benda yang sama, kena tolak lah. Yang sama ni kita tak si yang sama. Kita nak yang eksklusif lah, yang berbeza-beza. Tak si ada A ada 3, dia ada 3, B ada 3 juga. Jadi kita tak si gitu. So kita tolak. So macam ni lah, sebab tu jadi macam ni. Okay, beres. Okay, last untuk yang ni. Contoh 12. Satu kotak mengandungi 4 biji guli merah, 4 biji guli putih dan 7 biji guli hijau. Sekiranya Amin memilih sebiji guli secara rawak, dapatkan kebaran kalian sama ada mendapat tak ada ini, guli putih atau guli hijau. So P, kita let P sebagai guli putih. So PP, probability untuk guli putih adalah 4/15 per NS total semua. So pH adalah 7/15. So gunakan formula yang tadi. Okey, untuk yang ni dia dapat kosong. Kenapa dapat kosong? Sebab dia tak ada persilangan. Sebab dekat sini dia ambil sebiji sahaja. Okey, sebiji sahaja. So kalau macam tadi lah, kalau dia ambil sebiji sahaja, tak kira dapat lah kebaran kalian untuk dapat dua benda yang sama. Maksudnya kalau dia ambil hijau, hijau lah. Kalau dia ambil merah, merah lah. Dia takkan jadi hijau campur merah sikit, tak ada. Okey, maksudnya dua event ni dia tidak hadir pada waktu yang sama lah. Tak ada yang terikat, tak ada yang bersilang, tak ada persilangan. Okey, seterusnya peristiwa okey, A, peristiwa dia ada tajuk dia ni, iaitu conditional. Kalau bahasa Inggeris lah, conditional probability. Conditional probability, kebaran kalian gitulah, conditional probability. Okey. Okey, untuk contoh kita baca yang ni. A, peristiwa pelajar menjadi pendebat terbaik. B, peristiwa pelajar itu adalah lelaki. Okey, kita highlight sini. Okey, A adalah pendebat terbaik, B adalah lelaki. Jadi PAB, atau bahasa Inggeris ni kita panggil benda yang tengah ni PA given B. Tapi dalam bahasa Melayu saya tak suka panggil apa. Awak panggil je lah PAB. Panggil saja PAB. Okey, maksud dia dekat sini PAB ni. Okey, awak kena tengok sini. PAB. Okey, B ni yang terjadi dahulu, barulah A yang terjadi. Maksudnya event yang terjadi dahulu mestilah duduk di belakang. Yang pertama terjadi, yang kedua terjadi mestilah duduk di depan. Okey, nampak ya? Yang pertama terjadi mestilah duduk di belakang, yang kedua terjadi mesti duduk di depan. So kalau dekat sini kita tengoknya yang mana terjadi dahulu. Yang terjadi dahulu adalah B, barulah A. Okey, contoh kita tengok kat sini. Okey, dia buat PAB. Okey, PAB. So PAB maksudnya B terjadi dahulu. Okey, kita baca. Kebaran kalian
pelajar menjadi pendebat terbaik setelah. Okey, dipakai setelah. Setelah pelajar dipilih daripada pelajar lelaki. Baca baik-baik terfaham balik. Kepada kalian, pelajar menjadi pendebat terbaik setelah pelajar dipilih daripada pelajar lelaki. So dari sini dia guna setelah. Setelah ke, seterusnya ke, ataupun selepas ke. Okey, setelah pelajar dipilih daripada pelajar lelaki. So yang terjadi dahulu dekat sini adalah dipilih daripada pelajar lelaki. Okey. Kalau awak tengok sini lah, dia event terjadi dahulu adalah event pelajar dipilih daripada pelajar lelaki. So B lah, yang ni yang B, yang ni yang A. So yang B terjadi dahulu. Okey, barulah dia pilih kewarna kalian pelajar menjadi pendebat terbaik. Yang ni kedua. So disebabkan B ni adalah yang pertama terjadi, so sebab tu dah B duduk belakang ni. Sebab tu A duduk sini. Nampak Okey, kita pergi contoh yang kedua ni, PBA. So dekat sini A yang terjadi dahulu, barulah B terjadi. So kalau awak baca sini, pelajar lelaki dipilih daripada pendebat terbaik. Pelajar buai, daripada ni buai. Pelajar lelaki dipilih daripada pendebat terbaik. So mana yang terjadi dahulu? Mestilah pendebat terbaik. Okey, pelajar lelaki dipilih daripada pendebat terbaik. Kena ada pendebat terbaik dulu, barulah kita boleh pilih lelaki ke perempuan. So dekat sini sebab itulah A terjadi dahulu. Sebab pendebat terbaik ni ke A dekat atas ni, pendebat terbaik adalah A. So A terjadi dahulu, barulah B. Sebab itulah jadi macam ni. Okey, PHL takat tu dah. Yang terjadi dahulu duduk di belakang, yang jadi kemudian duduk di depan. Kenapa molek ayat tu? Mungkin dia akan guna sebelum ke. Tapi awak kena tahulah daripada ayat tu awak baca molek yang mana terjadi dahulu. Dan yang mana terjadi yang kedua. Itu saja. So kalau awak tahu yang jadi pertama, awak letak di belakang. Awak tahu yang jadi kedua tu letak di depan. Okey, itu saja. Okey, contoh 13. Satu nombor dipilih daripada S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, cari kepada kalian nombor perdana dipilih setelah nombor ganjil dipilih. Okey, nombor perdana. Okey, nombor perdana setelah. So P, yang mana terjadi dahulu? Nombor perdana ke ataupun nombor ganjil? Digunakan setelah nombor ganjil. So yang terjadi dahulu adalah nombor ganjil lah. Setelah ke, selepas ke, seterusnya ke. Maksudnya selepas ayat, setelah seterusnya ni adalah benda yang terjadi dahulu lah, setelah nombor ganjil. Dia kata kepada kalian nombor pertama setelah nombor ganjil. So nombor ganjil terjadi dahulu. So nombor ganjil ni adalah B. So B lah dekat sini. Okey, yang kedua terjadi duduk dekat depan A. Sebab itulah dekat sini awak kena apa? PAB. Okey, PAB. Dan formula untuk PAB adalah macam ni, awak kena ingat ni. Formula untuk PAB adalah P, awak ambil A yang pertama ni, A, and P, over P, awak ambil yang belakang, yang pertama terjadi B. Itu saja cara nak ingat dia. PAB, dia akan jadi PA and B. Yang bawah dia akan ambil yang pertama terjadi, iaitu B, ambil yang belakang ni. So PB. Sebab itulah awak akan dapat macam ni. Biar dah nampak dah. Okey. Baiklah, daripada nombor ini, apakah nombor perdana? Okey, kita senaraikan dulu. Nombor perdana. Okey, nombor perdana. Okey. Nombor perdana adalah nombor bulat
nombor bulat, dia tak ada nombor poin-poin 2.3 ke 2.4 ke, tak ada. Dia ada nombor bulat, nombor 1 2 3 4 5. Okey, nombor perdana adalah nombor bulat yang lebih besar daripada 1, di mana nombor itu boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, contoh dekat sini adalah 2. 2 adalah nombor perdana sebab 2 boleh dibahagi dengan 1 dan dibahagikan dengan diri dia sendiri, iaitu 2 juga. 1 bukan sebab dia bermula mesti nombor yang besar daripada 1. So start dengan 2 lah. Dan 2 adalah nombor perdana. 2 adalah nombor perdana, okey? Sebab dia boleh bahagi dengan 1 dan bahagi dengan diri sendiri, iaitu 2 juga. Okey, 3 adalah nombor perdana. Okey, 3 adalah nombor perdana juga. Sebab apa? Sebab 3 boleh dibahagikan dengan 1 dan 3 juga boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, 3. 4 adalah bukan nombor perdana. 4 adalah bukan nombor perdana sebab 4 boleh dibahagikan dengan 1. 4 pun boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri, iaitu 4. Tetapi dia boleh dibahagikan dengan satu lagi nombor, iaitu 2. 4 bahagi 2 adalah 2, tak boleh. Yang kita nak adalah 4 bahagi 4 ataupun 4 bahagi 1. Kalau dia boleh dibahagikan selain 2 ni, dia bukan nombor perdana. Okey, 5 adalah nombor perdana sebab 5 boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. 5 bahagi 5. 6 bukan nombor perdana sebab 6 boleh dibahagikan dengan 2, dengan 3. Dia banyak nombor yang boleh dibahagikan dengan dia. So dia bukan nombor perdana. 7 adalah nombor perdana. 7 adalah nombor perdana sebab 7 boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. 8 tu tak boleh sebab boleh dibahagikan dengan 2 dan 4 juga. 9 pun tak boleh sebab boleh dibahagikan dengan 3. So inilah nombor perdana kita. Okey, peristiwa nombor ganjil. Nombor ganjil kat nombor 1, 3, 5, 7, 9. Okey. Okey, so kita guna formula ini. Okey, macam saya kata tadi. Dan kita kira lah P, A and B. P, A and B. P, A and B bermaksud bila ada N, kita kena ingat darab. So P, A darab P, B. So dekat sini P, A kita adalah 1, 2, 3, 4. So 4 per 9 sebab semua ada 9. Sebab tu dah dia akan jadi 4 per 9. Dan PB kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu dia akan jadi 5 per 9. So awak darab 2 ni bahagi dengan PB. PB kita adalah 5 per 9 tadi lah. Baik. Sekejap dia tersilap ni. Macam mana boleh jadi 4 per 9? Kejap ya. Salah silap ni. Okay, nombor ganjil kita ada 1, 3, 5, 7 dan 9. Ada 5. Okay. Okay, dia silap tulis kat sini. Sini ada sebenarnya 5 per 9. Okay, awak buat perbentulan. Sini adalah 5 per 9. Dan sini pun adalah 5 per 9. Sebab dia bahagi dengan PB. Okay. Dia buat silap ni. Dia bukan 4 per 9. Dia 5 per 9 sebab dia bahagi dengan PB. So PB kita adalah nombor ganjil. Nombor ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 per 9. So dia silap lah. Okay. So PAB 21 per 8 per 1 bahagi dengan 5 per 9. Okay. Ini yang sebenarnya. Betul awak kira lah. Dapat dia silap tulis ni. Saya baru perasan. Okay. Awak kira lah dapat berapa. Alright.
kebarangkalian bersyarat. Kebarangkalian kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa kadang-kadang bergantung kepada berlakunya satu atau lebih peristiwa lain. So benda ni sama sahaja macam yang atas tadi. Okey, dia benda ni sama sahaja. Okey. Okey, formula dia macam ni lah. Buatkan ni nak PAB, dia akan jadi PANB bahagi dengan yang belakang dia, PAB. So contoh PBA, saya bagi contoh. Contoh PBA, apa yang dia akan jadi? Dia akan jadi PBNA per PA, sebab A yang berlaku dahulu, A yang berada di belakang. Okey. Ataupun kita boleh tulis juga PBA ni, PBNA ni kita boleh tulis juga sebagai PANB. Sama saja, per PA pun sama saja. ANB sama saja dengan BNA. Okey. Alright. Alhamdulillah. Okey, contoh. Dapatkan kebarangkalian Ahmad membeli kereta baru apabila anda mengetahui Ahmad baru dapat kerja. Maksudnya apabila anda mengetahui Ahmad baru dapat kerja, maksudnya dia dapat kerja dulu barulah dia beli kereta. Sebab itu dekat belakang ni dia tulis mendapat kerja, barulah yang ni pertama jadi, barulah dia dapat beli kereta yang ni kedua. Okey. Contoh, satu kajian telah dijalankan terhadap pelajar full time dan pelajar part time terhadap kekerapan mengunjungi pusat tutor pada bulan lepas. Hasilnya adalah seperti mana di bawah. Okey, kotak ni. Okey, dia buat kotak siap-siap dah. Okey, ni untuk 1 ataupun kurang. Ni 2 ataupun 2 hingga 3. Dan ini untuk 4 ke atas. 4 dan ke atas. Ini adalah kurang daripada 1. Dan ini adalah 2 hingga 3. Okey. Ini untuk full time student. Ini untuk part time student. Okey, dia buat kotak ni. Beres. Kita baca soalan dia. Apakah kebarangkalian pelajar mengunjungi pusat tutor 4 kali atau lebih? Okey. 4 kali atau lebih. Yang ni lah. 4 kali atau lebih. Atau lebih sekiranya pelajar adalah pelajar full time. Sekiranya pelajar adalah pelajar full time. So kita letaklah sekiranya pelajar full time. So A adalah 4 kali atau lebih. Dan B kita letak sebagai full time, FT. Okay, full time. So dekat sini yang terjadi dahulu adalah pelajar full time, sebab dia guna sekiranya. Sekiranya ni sama lah dengan selepas, setelah atau seterusnya, dia sama saja. So formula dia PAB akan jadi PANB per PB. Okey. Okey, dekat bawah ni dia tulis dah ni. Okey. Let's say A sebagai pelajar mengunjungi pusat tutor 4 kali atau lebih. Okey, macam ni lah. Dan B sebagai pelajar full time. So kita guna formula yang ini. Okey. Okey, lepas tu carilah PANB. PANB awak tak kena kira, sebab dekat sini dia ada tulis dah PANB. PANB bermaksud PA
darab PB kan. Tapi dekat sini tak kena cari dah sebab dekat sini kita nampak dah lapar. Nampak tak? P A N B. Maksudnya dua ni dia bersilang A dengan B. So apakah yang bersilang dengan A and B? So dekat sini. Okey, kejap. Okey, dekat sini kita tengok baik-baik. Okey, A adalah 4 kali atau lebih. Okey, kolom ni kan. Kita ambil kolom ni. Dan B adalah full time student. Kolom ni. Nampak tak dia bersilang dekat mana? Dia bersilang dekat 8. So P A N B adalah 8 lah. Okay, ingat balik. P A N B. N ni bermaksud bersilangan. Contoh yang ni A, yang ni B. Dia duduk tengah-tengah ni. Bersilangan. So P A N B, yang mana yang bersilang adalah 8 lah. Sebab tu dia ambil 8 per 58. 58 itu adalah total semua. Sebab tu dekat sini okey, dapat 8 per 58. Bahagi dengan PB. Okey, bahagi dengan PB. PB dia dapat 45 per 58. Okey, PB. B adalah, kita tengok balik. B adalah pelajar full time. Okey. So full time ni adalah di sini. Full time, okey. So full time, sekejap. Okey, sekejap. Okey, full time nya dekat sini. Dekat sini adalah full time. So apakah PB? PB adalah probability untuk semua lah. Untuk semua full time student. Maksudnya semua ni lah. Semua ini. So dia buat dah total dekat sini 45 semua total. Okey, total semua full time student adalah 45. So ambil lah 45 per dengan NL, sampel, jumlah sampel kita ada 58. Awak kena baca molek table. Sebab tu dia dapat 45 per 58. Dah, lepas tu awak bahagilah dua tu, dapatlah 8 per 45. Okey, ni last. Soalan kedua ni dia tak bagi solution. Kita pergi kepada contoh last. Andaikan ruang sampel S adalah terdiri daripada 100 orang tua yang ada di rumah orang-orang tua, di mana 60 orang dan 40 orang masing-masing berlatar belakangkan merokok dan tidak merokok. Daripada suatu pemeriksaan didapati 20 orang daripada mereka berpenyakit jantung, 15 orang dikesan berpenyakit jantung dan mempunyai latar belakang menghisap rokok. Awak tengok sini. Dan ni bermaksud bila ada dan bermaksud di darah, bermaksud ada persilangan. Maksudnya adalah A and B. Contoh adalah persilangan dia tu. Dan mempunyai latar belakang. Maksudnya ada wujud lah benda ni. Dan okey, jika seorang daripada mereka dipilih secara rawat, apakah kepada kalian yang ia berpenyakit jantung setelah diketahui ianya menghisap rokok. So dia hisap rokok dulu, barulah dia sakit jantung. Hisap rokok dulu yang pertama. Hisap rokok dulu pertama, barulah dia sakit jantung yang kedua. Beres. Penyelesaian, tubuhkan perhatian kepada peristiwa yang menarik minat anda. Katakan A, peristiwa diserang penyakit jantung. Nampak tak? Dia guna A sebagai penyakit jantung, dia guna B sebagai hisap rokok. Peristiwa-peristiwa ini boleh ditunjukkan seperti berikut. Okey, yang ni dia tolong tulis dekat kita lah. Okey, kalau awak pahal dekat sini dekat, A adalah yang sakit jantung, B adalah hisap rokok, jantung dengan rokok.
A prime ni adalah selain pada jantung lah, iaitu tak sakit jantung. B prime pula ni, B biasa adalah hisap rokok. B prime adalah tak hisap rokok. So dia buatlah table ni dekat kita, dapatlah macam ni. So awak isi ke je lah. Awak tengok kat sini A bersilang dengan B dekat sini adalah 15. Maksudnya dia hisap rokok dan dia juga ada sakit jantung. So dekat sini dia hisap rokok dan dia juga sakit jantung. Okey, 15. Betul lah 15. 15 orang dikesan berpenyakit jantung dan mempunyai latar belakang menghisap rokok. Sebab itulah A and B, bila dia bersilang dekat sini, dia tulis 15. Terjadi. Pergi je lah dah. Sebab itulah dia tulis 15 itu. So, total semua orang yang hisap rokok adalah 60 orang. So, untuk dapatkan A prime ni 60 tolaklah dengan 15, dapat 45. Sebab tahu dapat 45 kat sini. Okey, sama sahaja dengan B prime. Semua maklumat ada di dalam ni. Awak cuma masukkan je dalam kotak ni. Okey, ni adalah jumlah dia lah, J, jumlah. Ini pun jumlah dia ni. Jumlah juga ni. Jumlah siapa 20. So awak dapat 100 lah sekali. Sebab semua adalah 100 orang. Okey, dia nak adalah soalan dia adalah, apakah kebarangkalian yang ia berpenyakit jantung setelah diketahui ianya menghisap rokok? So P A B lah. Dia terjadi B dulu, baru dia jadi A. Maksudnya dia hisap rokok dulu. Yang pertama dia hisap rokok dulu, barulah yang jadi kedua, iaitu sakit jantung. So ikut sahaja formula ini. So P A and B. N itu adalah persilangan. So dekat sini A and B dia bersilang dekat ni 15. So 15 per 100. P A and B adalah 15 per 1. Sebab tu dia tulis 15 per 1. Dan PB kita Okey, PB kita adalah, inilah B kan. Ini adalah B. Di sini. So total B adalah 60. 60 per 100. Sebab itu awak dapat 60 per 100. Kira-kira dapatlah 0.25. Okey. Pasal 0.25 ni. Okey, itu sahajalah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.